Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan peluang pada kita untuk dapat meneruskan lagi pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan dan juga membaca surah Al-Fajri bermula daripada ayat 1 hinggalah ayat 15. Jadi insyaAllah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sudah bersedia, maka marilah sama-sama kita terus kepada bacaan surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Pada ayat yang pertama ini, dari segi bacaan ketika waqaf, ra di hujungnya pastikan dibaca dengan tebal. Wal fajr. Ra hukumnya takrir, dia bergetar. Fajr, fajr. Dan juga boleh diwaqafkan dengan raum. Jadi fajri tapi disebut dengan cepat. Wal fajr, wal fajr. Tapi sebiasanya kita baca dengan ra yang ditebalkan. Wal fajr. Ra diwaqafkan dengan tebal. Baik, masuk ayat pertama iaitu Allah bersumpah demi waktu fajar. Ayat yang kedua, walayalin ashr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Baik, pada ayat yang kedua, hukum tajwid iaitu pada lin a. Lin a dibaca dengan hukum izhar, iaitu apabila tanwin di sini atas bawahnya sama. Tanwin atas bawahnya sama bertemu dengan huruf ain, maka dibaca dengan hukum izhar, nyatakan bunyi tanwin. Walayalin ashr. Ashr bila waqaf, ra itu dibaca dengan tebal. Ashr, ashr. Diulang. Walayalin ashr. Maksud ayat yang kedua iaitu dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Baik, di sini pada sebutan shin, wasyaf, pastikan shin itu berhamburan udara, sebab shin adalah bersifat dengan tafashi, berhambur udara. Apatah lagi di atas shin itu ada syaddah. Wasyaf'i. Wasyaf'i huruf fa, pastikan belakang bibir bawah ditemukan pada gigi atas. Wasyaf'i. Wasyaf'i. Wal watr. Wal watr. Dan ra di hujungnya sama juga kita getarkan. Wal watr. Masih lagi tebal. Wasyaf'i wal watr. Dan maksudnya wasyaf'i dan bilangan yang genap, wal watr serta yang ganjil. Wasyaf'i bilangan yang genap, wal watri bilangan yang ganjil. Ayat yang keempat,
Wal-laili idza yasr. Wal-laili idza yasr. Baik, dalam ayat ini wal-laili, laili kita dah kenal dah. Laili menjadi hukum lin, lai. Kita lembutkan wal-laili, wal-laili. Hukum lin. Idza yasr, sama juga ra dibaca dengan tebal. Yasr, yasr. Baik, diulang sekali lagi. Wal-laili idza yasr. Maksudnya, dan malam apabila ia berlalu. Yasr artinya berlalu. Ayat kelima. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Ulang. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Baik, dalam ayat yang kelima ini, hal fi dha, hal fi dha, huruf lam, hal fi dha, hal fi dha. Jangan bunyi hal fi dha, itu tak tepat. Hal fi dha, hal, hujung lidah kita tekan pada langit-langit. Hal fi dha berdekatan dengan gusi gigi atas. Hal fi dha, fi dha itu adalah mad asli. Qasamul lidhi, dhammatain bertemu huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Mulli, kalau tengok situ ada dhammatain berbentuk 99. Ini tanda bagi hukum idgham. Mulli, mulli menjadi idgham bila gunnah. Apabila dhammatain bertemu huruf lam, maka namanya idgham bila gunnah, dibaca dengan sempurna. Qasamul lidhi, mul lidhi tanpa dengung. Lidhi, zi dibaca dengan mad asli. Hijr, 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 ra ditebalkan juga. Diulang. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Maksudnya, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna. Ayat ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ulang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Dalam ayat ini, alam ta, mim mati bertemu huruf ta menjadi hukum izhar syafawi. Mim apabila di atasnya ada sukun, maka dikenali sebagai izhar syafawi. Alam tara kaifa, kaifa menjadi hukum lin, kaifa. Fa fa'ala rabbuka bi'ad. Bila waqaf menjadi mad arid li sukun, dan waqaf pada huruf dal dibaca dengan qalqalah kubra. Bila waqaf menjadi qalqalah kubra. Sebab apa kubra? Sebab huruf dal tidak ada syaddah. Bi'ad, bagi lantun. Ulang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Panjang ma'ari li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Baik, maksud ayat ini iaitu kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka. Ayat ke-7. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. Baik, dalam ayat ini penekanannya pada
waqaf. Bila waqaf menjadi mad aril li sukun 24 atau 6 harkat, dan waqaf pada dal menjadi hukum qalqalah kubra. Irama zatil imad. Lantun dengan lantunan yang sederhana, tidak terlalu kuat. Imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Iram adalah nama satu kaum. Ayat yang ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ulang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik, dalam ayat ini kita perhatikan pada awal ada hamzah wasal. Hamzah wasal berfungsi ketika kita memulakan bacaan, maka dibaca dengan baris fathah. Allati. Allati lam yukhlam, mim yang di atasnya ada sukun, namanya izhar syafawi. Yukhlaq, kha makhrajnya di hujung kerongkong. Yukhlaq, yukhlaq. Laqamis, laqamis, huruf qaf yang berbaris sukun berada di pertengahan ayat, namanya qalqalah sughra. Lantunkan. Yukhlaqamis, laqamis, laqamis, gitu. Jangan waqaf. Yukhlaqamis, itu dinamakan saktah. Okey, jadi perhatikan. Yukhlaqamis, mithluha, sa, pastikan jangan terlampau berangin, sebab sa ini lembut sahaja. Mithluha, jangan baca misluha, itu dah jadi sin. Mithluha, ha mad asli, fil bilad. Waqaf dengan mak jaiz, waqaf dengan mak aril li sukun 24 atau 6 harkat, dan akhir dengan qalqalah kubra juga. Bilad, jangan senyap. Bilad, itu salah. Okay, sebab qalqalah ni dia ada lantunan. Bilad. Ulang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik, dalam ayat ini maksudnya iaitu yang belum pernah diciptakan sepertinya, yakni tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya, yakni tempat tinggal kaum Iram ini. Seterusnya ayat yang ke-9. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Baik, dalam ayat yang ke-9 ini, وَثَمُودَ الَّذِي, kita perhatikan pada jabus sakhra. Jabus sakhra, masukkan terus pada huruf sad. Jabus sakhra, bus sakhra, huruf sad bersifat dengan safir, berdesir. Jabus sakhra, sakhra huruf kha, makhrajnya di hujung kerongkong. Dan bila waqaf, waqaf dengan mad arid li sukun, dan berhenti dengan huruf dal menjadi qalqalah kubra. Diulang. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Maksudnya, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar. Sakhra ni artinya batu-batu besar. Bilwad, di lembah, yakni
wadi qura iaitu tempat tinggalnya. Sakhra ni artinya batu-batu besar dijadikan rumah mereka. Ayat 10, wa fir'aun dzil autad. Ulang, wa fir'aun dzil autad. Dalam ayat ini kita perhatikan pada Fir'aun. Fir'aun, ra dibaca dengan nipis. Wa fir'aun dengan Fir'aun itu tebal. Wa fir'aun, wa fir'aun, ra dibaca dengan nipis. Wa fir'auna, au menjadi hukum lin, lembutkan. Zil au pun juga hukum lin, lembutkan. Tad bila waqaf menjadi mad aril li sukun, dibaca dengan 2, 4 atau 6, dan akhir dengan qalqalah kubra. Autad. Diulang, wa fir'auna dzil autad. Maksudnya iaitu, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Yang kukuh, yang menjadi pasak. Autad ni artinya kukuh ataupun pasak-pasak. Ayat yang ke-11. Allazina taghaw fil bilad. Ulang. Allazina taghaw fil bilad. Dalam ayat ini sebutan huruf ta. Ta dibaca dengan tebal, jangan jadi ta. Taghaw tak kena. Ta. Taghaw, ta, taghaw, ta. Tebalkan ta, sebab huruf ta ni adalah huruf yang tebal. Taghaw dan huruf ghin. Taghaw, taghaw, dan waw menjadi lin. Taghaw, ghaw tu adalah hukum lin, lembutkan. Jangan jadi taghaw, itu tak kena. Taghaw, taghaw fil, lin, lembutkan. Fil bilad, fil bilad bila waqaf menjadi mad aril li sukun dan ditutup dengan qalqalah kubra. Ulang. Allazina taghaw fil bilad. Maksudnya iaitu, semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Ayat 12. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. Ulang. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. Baik, dalam ayat ini pada sebutan kaf, fa'aktharu, huruf kaf dibaca dengan mahmus. Fa'aktharu, mahmus ni artinya berangin, tetapi jangan sampai fa'aktharu dah jadi qalqalah. Jangan bunyi fa'aktharu, fa'aktharu, itu qalqalah. Dia hanya bagi berangin sahaja. Fa'aktharu, fa'aktharu, itu. Tharu fiha, ru menjadi mad asli, fiha, fi menjadi mad asli, hal fasad terus masuk pada lam, fihal fasad bila waqaf menjadi mad aril li sukun dan ditutup dengan qalqalah kubra juga. Diulang. Fa'aktharu fihal fasad. Maksudnya, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Ayat 13.
فصب عليهم ربك سوط عذاب. Ulang. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Dalam ayat ini pastikan sebutan sad ditebalkan. Fasabba alaihim, alai menjadi lin, him rabbuka, mim yang di atasnya ada sukun menjadi izhar syafawi. Rabbuka sauta, sauta jangan sauta, sauta sin dibaca dengan lin, sauta, sauta. Azab jangan bunyi azab, itu dah zai, yang ni azab dibaca dengan mad arid li sukun dan diwaqaf dengan qalqalah kubra. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Baik, maksud ayat ini iaitu dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Sautu azab yakni berbagai paluan azab. Mereka dikenakan dengan pelbagai azab. Ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Diulang. Inna rabbaka labil mirsad. Baik, dalam ayat ini sebutan inna iaitu dengung wajibal gunnah. Inna jangan bunyi in. Inna nipiskan lagi. Inna jangan inna, itu tak kena. Dengung wajibal gunnah di hidung. Rabbaka labil, bil lam itu dibaca dengan nipis. Labil mirsad, mirsad ra tu ditebalkan. Mirsad sebab sad adalah huruf yang tebal. Bila waqaf dibaca dengan mad arid li sukun dan ditutup dengan qalqalah kubra juga. Diulang. Inna rabbaka labil mirsad. Maksud ayat ini iaitu sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas. Mirsad ni artinya mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Mirsad artinya mengawas. Ayat yang ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Diulang. Sekiranya nafas tidak cukup, kita waqaf pada tempat yang sesuai. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Kita waqaf di situ dan sambung. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Baik. Di dalam ayat ini kita perhatikan pada fa'ammal, mim yang bersyaddah dibaca dengan dengung wajibal gunnah. Fa'ammal dengung di bibir. Mal insan, mal insan, di situ ada huruf nun bertemu dengan sin menjadi hukum ikhfa haqiqi. Dengung insan dengan merenggangkan sedikit lidah. Insan dua harkat. Fa'ammal insan
Seterusnya, idza mabtala. Dibaca dengan mabtala. Di situ ada hamzah wasal. Ingat, hamzah wasal ketika sambung tidak menerima baris. Dibaca dengan mabtala. Macam tu. Mabtala. Jangan baca ma'abtala. Itu tak kena. Okey. Mabtala. Ba yang di atasnya ada sukun dibaca dengan qalqalah sughra. Rabbuhu fa'akramahu. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Ada 3 tempat yang mana kita bertemu dengan waw kecil selepas huruf ha. Ini namanya mad silah qasirah. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi sekiranya kita waqaf pada maksilah ini, maka kita sukunkan ha. Contohnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Jangan waqaf wa na'amahu, itu salah. Waqaf dengan wa na'amah, sukunkan ha. Baik, seterusnya, fayaqulu rabbi. Baik, di sini kita perhatikan pada rabbi. Bi'ak. Di situ ada hukum mad, dinamakannya sebagai mad jaiz munfasil. Sebab apa? Huruf mad dan huruf hamzah berada di dalam 2 kalimah. Rabbi akra. Huruf kaf yang membaris sukun dibaca dengan mahmus. Akra. Jangan ak. Itu bukan. Itu dah jadi qalqalah. Akra. Bagi dia berangin sedikit. Akraman. Man. Dibaca dengan man. Bukan man. Bila waqaf dibaca dengan pendek. Akraman. Itu. Diulang. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maksud ayat ini iaitu, dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur, tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Kita ulang sekali lagi bacaan daripada ayat 1 hinggalah ayat 15 secara beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak boleh ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah selesai membaca ayat surah Al-Fajr, bermula daripada ayat 1 hinggalah ayat 15. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita bincangkan dari segi hukum tajwid dan juga makna-makna ayat akan lebih memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dan dapat memperbaiki bacaan masing-masing. Insya-Allah, jangan lupa untuk sambungan bacaan surah Al-Fajr ini, iaitu ayat 16 sehinggalah ayat 30 pada bahagian yang kedua ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.